Bismillahirrahmanirrahim. So, qala mu'alif kan sallahu sirrah syahdan situ. Betul. Syahdan satu perkara yang disaksikan benar, itu mana syahdan. Yang baca syahidan, orang lain pula nama orang. Maka diketahui daripada yang tersebut itu, ya, itu mana amila bima alima warasahullah imam lam ya'lam, dan ayat seterusnya, ya, mensyaratkan ada ulumul ladunyah, bahawa ilmu yang disuruh sembunyikan akan dia oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya kepada bukan ahli. Mana ilmu yang selain daripada keperluan zahir syariat. Dan zahir syariat ilmu fiqh itu tak boleh sembunyi. Kalau siapa sembunyi, aljamahullahu bilijami minan nar, Tuhan akan kekang mulut dia dengan kekang api neraka. Orang tu tunjukkan saya buat semayang, saya tak reti ni rukun macam mana, dia tak tunjuk, nak kena kekang pun. Itu benda kepentingan wajib disampaikan. Ada pun benda yang sir-sir, tengok kalau orang tu belum keahlian, jangan dibuka. Inilah aktumu min ilmil jawahirahu kaila yarazu kaza jalin fayaftatina. Berkata si Ali Zainal Abidin, cicit Rasulullah SAW, ini sungguhnya aku la aktumu min, aku tutup ilmu tadi jawahirah, permata-permata hakikat-hakikat yang tinggi, kaila yarazu jahlin fayaftatina, supaya tidak dilihat oleh orang yang tidak memahami, maka jadi fitnah. Dia tak faham, dia tak bersikup kepala dia, kata tak betul, padahal ilmu tu tinggi, ya. Itu maknanya kena tengok orang. Dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan asar sahabat dan perkataan ulama yang tersebut, maka batallah perkataan orang yang mengatakan bahawasanya tiada bagi Nabi dan ulama menyembunyikan ilmu dengan dalil yang tersebut. Yang tak sembunyi itu ilmu yang perlu secara umum, itu memang tak sembunyilah, ya, Nabi dah sampai semua. Adapun bab-bab ilmu khususiah, itu dibagikan Nabi kepada orang yang tertentu, ya. Bab ilmu yang disembunyi itu ilmu hakikah, ilmu yang bincangkan dalam perjalanan hakikat yang tinggi, kerohanian yang tinggi. Maka tidak harus sekali-kali bagi salik bahawa membaca ia akan kitab ilmu hakikat sebelum tetap ia dalam ilmu syariat, ya. Ilmu syariat tauhid, usuluddin tauhid am, dia tak mengaji, dia pergi buka kitab tauhid khas. Maka 88 tentang tauhid khas, kadang-kadang ada tasyabuh, ya, yang dia tak faham, ya. Kita naklah berdepan dengan Allah Ta'ala, menghadap, oh dia ingat menghadap jadi ya, menghadap jadi syirik jawab dia. Sebab dia tak mengaji usuluddin dengan kemas, dia kena faham makna itu, contohlah, ya. Bahawa membaca ia akan kitab ilmu hakikat sebelum tetap ia dalam ilmu syariat dan tarikah, dan sebelum talaki daripada guru yang ahlinya yang wasil. Jadi kena talaki, ya, mengambil daripada guru. Lagi pula mursyid kamil mukammil, kamil dia telah sempurna, berjejak dalam makrifat yang khasah, dan mukammil dia boleh menyempurna mentarbiah yang lain. Itu dipanggil, kalau air dipanggil air mutlak. Dia ada dua sifat, satu dia suci, kedua dia menyucikan. Itu mursyid yang kamil mukammil. Kalau tak jadi air mutlak, dia jadi air mustakmal pun tak apa, boleh tahan lagi. Yang jadi air mutanajis, najis pula mughallaza, maut. Jadi mengecikkan orang, habis orang tak sah mayang. Ya, mana najis mughallaza, bila kena je kat kita habis mayang kita batal, ya, bila percikan air mutanajis. Begitu juga hati kita, bila dia renjis dengan najis yang batin, jawab dia amal kita pun batal. Apa najis dia? Riya, ujub, semua habis tu. Habis pahala rosak. Jadi wajib kita mengawal jangan ternajis zahir dan batin. Apa tuan terima. Dan sebelum kuat lagi pahaman pada menerima ilmu hakikat, kerana yang demikian itu membawa jatuh di dalam sesat selama-lama, wal-ayazabillah. Sebab dipahamkan ahli hakikat lain lagi faham lain, tiada dapat ia keluar daripadanya, hingga didakwanya lah hal dengan tiada berhal. Dia merasa dia dah sampai, padahal dia belum sampai. Tak mana dia sampai tak tahu. Ana dah sampai sih.
Ana tak payah pakai tarik tasbih lagi. Sampai mana kau? Sampai pasal malam. Macam-macam hal. Dan i'tikadlah ia akan segala i'tikad yang tiada layak pada hak Allah Subhanahu taala. A'azanallah min zalik. Melindung akan kami oleh Taala daripada demikian. Ya. Dalam ilmu hakikat kata apa? La mawjud bihaqqin illallah. Tiada yang wujud dengan sebenar melainkan Allah yang wujud Allah. Ini semua tak ada, Allah yang ada. Sekarang kita ni ada tak ni? Kita lah Allah, dia kata. Kapi tu pun. Ni ada kat Muar. Kat Muar di Seko. Saya pergi jumpa dia. Tapi tak macam mana pejabat kamu dapat kesan dia. Sebab kena ceramah dia ada je. Ya, saya pergi tempat suluk dia. Saya pun saja nak jeluk, saya jeluk. Secara hakikat insan di macam mana di sebenar. Inilah aku nak tahu, nak cerita dengan kau ni. Kata. Aku cakap deret, aku tak takut siapa-siapa. Ya, tiada yang ada melainkan dia. Yang ada dia, lain semua tak ada. Ya, lain semua tak ada. Sekarang yang ada siapa? Dia lah. Kita dah Tuhan. Dia kata, wah kata kacau betul. Dia mengaku Tuhan, kapi jawab tuan, menongging kapi itu. Macam-macam. Padahal ulama sufi kata tiada maujud, tapi dikait bihaqqin, maujud yang hakiki. Maujud kita ni tak panggil sebab maujud kita ni majaz. Maujud yang muqayyad, tidak dipandang oleh sufi. Yang dipandang adalah wujud yang mutlak, wujudul mutlak, wujud yang tidak terikat dengan sesiapa. Siapa dia? Allah. Wujud kita semua ni terikat, muqayyad. Kita terikat dengan kudrah, iradat, ilmu Tuhan. Itu maksud dia. Dia pergi bantai sebab apa? Tak faham dia salah. Kalam tu kalam sufi. La mawjud bihaqqin illallah. Betul dah tu. Dia pula pergi tafsir tiada yang wujud. Melainkan dia. Yang wujud siapa? Dia lah. Parah kerja tadi. Allah, macam-macam hal. Maka sayangnya bagi saudara yang menuntut dan mengusahakan rahsia tersembunyi itu supaya menjadi ahlinya dan boleh kemenangan di dalam akhirat. Mana benda macam ni kena buat tutup, jangan buka. Palzam, tutup lidah. Jangan dibuka, bukan ahlinya. Ya. Kitab gitu kan, saya kena sekali. Kitab Hikam Abi Madian Al-Jilimsani. Kita dah kata banyak tempat kita mengajar. Satu tempat saya tak boleh mengajar. Dia baca-baca sangkut. Masalah sangkut. Bahawa dia ni tak boleh terima. Sampai-sampai dia tercengang. Kita dia pergi. Tukar kitab lain. Padahal kita tu dah berapa kali tempat lain kita kata banyak kali dah. So sedap je baca kan. Dia bertempat tu kita sangkut. Bukan orang sangkut, kita pun sangkut. Nak orang-orang tengok tak pergi. Pasal ni. Rupanya dia tak boleh masuk. Dengan tukar kitab lain. Tu buat Abi Madian. Berputuhatul Makiyah. Pegangkan tu pada. Kita ada 12 ilmu yang pegang kita tu. Macam tiga tengok bosi. Kalau tengok bosi dah gigit tak boleh. Batal lagi kita. Bukan kita tu salah. Tak ada ahli. Tak salah. Maka seyogianya bagi saudaraku yang menuntut dan mengusahakan rahsia tersembunyikan itu supaya menjadi ahlinya dan beroleh kemenangan di dalam akhirat. Kemudian kata Imam Hujjatul Islam di dalam Ihya, Imam Ghazali radhiyallahu anhu, barang siapa tiada baginya perolehan daripada ilmu ini, mana ilmu makrifat yang khasah ni, yakni daripada ilmu batin rahsia ini, nasai ditakut atasnya mati dalam atas kafir wal ayazubillah. Ya, ilmu apa? Ilmu tasawuf yang membahas masalah pembersihan dalaman. Sekurang-kurang diperoleh daripadanya membesarkan akan dia dan mentakzimkan akan orang yang mempunyai dia. Ya. Jadi orang membesarkan, membenarkan, tasdik bagi ahli daripada wilayah surah, kata Imam Junaid. Membenarkan perjalanan sufi yang kita benar pun satu karamat, satu kelebihan besar. Kita mentakzimkan dia dan membenarkan ahli orang. Ini bukan takzim, dia gembat kawan. Dia semua mengarut dia zikir macam monit. Kau tu beruk. Kau tu beruk, disuruh muka kau macam beruk. Tak reti, jangan ada bercakap kan, serah ahli. Ada satu ustaz tu bagus, kita ulur kitab ni, minta maaf saya bukan ahli, cari ahli lah. Tu bagus. Ni lah, ni tak boleh ni menjalani syariat macam kau seorang kerti syariat. Sekil kepala betul. Dan kata setengah arifin, barang siapa ada padanya dua perkara, dan saya tiada terbuka baginya suatu pun daripada ilmu ni. Jaga tu. Yang pertama bid'ah.
bid'ah. Yang kedua, kibir, takabur. Takabur ada, takkan dapat. Ya. Dan bid'ah mana? Menyalahi akan perjalanan rohani Rasulullah SAW. Ini bid'ah di si ahli sufi. Batu setengah daripada kalangan sufi, fa ayyu akbarin bid'ah min hubbid dunya. Ya. Ni Wahabi tak pernah dengar kalam ni. Mana satu bid'ah yang paling besar daripada hubbud dunia. Hubbud dunia tu bid'ah paling besar di antara bid'ah besar. Ada orang bahan ni. Ya, bid'ah, hubbud dunia bid'ah. Tak ada orang cerita. Tu bid'ah paling besar. Ya, dengan dia terhijab manusia dengan Allah Ta'ala. Dan contoh yang lain itu lain. Dan kibir, merasa besar di. Itu memang tak terbuka. Ya. Syurga sana tak terbuka, syurga sini pun tak terbuka. Ya, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Demikian Nabi akhirat, syurga kami sediakan bagi orang yang dalam kalbi dia tidak ada kehendak membesarkan diri dan melakukan maksiat. Itu syurga untuk orang. Kalau ada je pun tutup. Sana tutup, di sini pun makrifat pun ditutup oleh Ta'ala. Dan satu lagi, dan kata setengah, barang siapa kasih akan dunia tu bid'ah besar tu. Atau mengekali atas mengikut hawa nafsunya, ikut bodoh, tak pernah nak kerat. Ya, sebab dia tak reti bahaya nafsu. Sebab ilmu tasawuf tidak didekati, bahkan ditakutkan orang mengaji ilmu tasawuf. Nah, saya tiada tahqiq. Ada setengah tu pula dia pandai-pandai dia. Kau ngaji tasawuf, kau tasawuf nanti dia tasawuf dia. Kau tu bobos tahu terus tak ngaji tasawuf, lingkup jawab dia. Yang teruk pula dia kata ilmu tasawuf dia air caw. Macam mana? Tahu air caw? Air longkang. Dia menghina ilmu tasawuf, kafir jawab tuan. Sebab ilmu tasawuf semua berteraskan nas Quran dan hadis Nabi SAW. Buka lah. Ya. Kalau kita buka kitab tu pun cukup dah tu. Kitab apa? Penawar hati. Pun cukup dah dalam. Ya. Atau Qatlul Ghasyiyah. Kitab tu dah tu. Dia ada mabadi. 10 mabadi asyarat. Setengah tempat dia ma'akhas ilmu tasawuf mana Quran wa sunnah. Tempat ambilan Quran sunnah. Kau tolak dia pun, kau tolak Quran sunnah sama. Takabur tak ada dalam Quran ke? Bahas. Ya. Aba wastakbara tu yang kita bincang. Dan nak membersihkan hati pada takabur. Ar-riya tu adalah hadis sahih. Semua ada. Kau tolak tasawuf, kau tolak Quran lagi nak mahu. Penyakit hasad dengki dalam kepala dia ada yang payah. Dia tak kenal sebenarnya buta hati. Nah, saya tiada tahqiq ia dengan ilmu ini. Ya, jikalau tahqiq ia dengan ilmu yang lain sekalipun, ya, mazhab 10 mazhab dia alim. Tapi tahqiq dalam ilmu sir ni dia tak ada tahqiq. Dia tak pasal kat dia bergayuh dalam kalbi dia penyakit-penyakit yang berat-berat. Ada seorang ulama besar dia cerita, satu orang ni nak buat master dengan dia. Dan berbuat tu dia minta dengan tugu dengan syekh. Ya, syekh tu profesor. Dia tadi minta dengan saya kata, macam mana nak jadi masyhur. Ngiling tu. Dia macam mana nak jadi glamour. Dia jadi glamour. Syekh tu ngiling kepala saya. Orang bawa ilmu nak ke Tuhan kau nak jadi glamour. Mana dia memperalatkan ilmu untuk kepentingan nafsu dia lah, supaya orang pandang dia hebat. Itu tak usah jahannam habis. Lepas tu Nabi Dawani, man talabal ilma liyumariya bi subaha wa liyasfa wujuhan nasilai falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa tuntut ilmu agama ni, tujuan dia nak berbangga dengan orang lain, dan tujuan dia nak cari glamour supaya orang kenal dia hebat dia, sediakan neraka tempat dia. Falyatabawa maq'adahu, sediakan tempat duduk di dalam neraka jahannam. Dan sekurang-kurang seksa akan orang yang mengingkar akan ilmu ini. Bala dia kena apa? Ya, dia perasakan tak ada daripada dirinya suatu jua pun. Ya, maknanya tiada diperasakan Ta'ala daripadanya ilmu akan suatu jua pun. Zauk ilmu tasawuf langsung dia tak rasa. Kelazatan ikhlas, kelazatan muraqabah langsung tak ada. Dia kosong, jiwa dia kosong. Dia kerja dia apa? Mujadalah, nak berdebat dia, ya. Dia hebat kan. Itulah ilmu segala orang yang siddiq, ya, ilmu qalbi ini, dan orang yang muqarrabin, orang yang dekat kedudukan rohani dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam membahas perkembangan tempat tilik Allah Taala ila al-qalbi. Dan dikenaki dengan ilmu mukasyafah, ilmu pembukaan qalbi kita tadi. Maka itulah ibarat daripada cahaya. Diibaratkan sebagai cahaya yang zahir di dalam hati. Ya, nur yang Tuhan bukakan
yang Nabi sebut inna nura iza dakhalal qalb. Sungguhnya nur itu bila masuk dalam qalbi, kesan dia apa Rasulullah kata sallallahu in fasaha insyaallah, hati itu lapang tenang. Pada nur ilmu tu masuk. Ilmu tu yang kita nak, dia terbuka. Hati daripada jauh terbuka jadi dekat, daripada gelap jadi terang. Itu mukasyafah terbuka. Pada ketika menyucikan dia daripada segala sifat kecelaan. Sifat kecelaan diibaratkan lumpur-lumpur yang menutup cermin, permukaan cermin. Ya, bila kita lap dia bersih, terang balik. Nampaklah benda yang sepatut nampak. Maka yang sepatut nampak jelas dalam kalbi kita ialah azamatillah, kebesaran, keagungan Tuhan. Ini bila dia buta, dia nampak keagungan besar makhluk yang tak ada besar pun. Dan supaya dipersalinkan dengan karamah kemuliaan dan dianugerahkan dengan maqamul wilayah, makam kewalian, ya, makam kekasih Tuhan, dengan bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah dan mujahadah. Kalau dia mengerjakan ibadat, banyakkan warid, itu dipanggil dia ada nurut tawajuh. Kalau dia masuk lain dia muraqabah riadah, ini dipanggil nurul muwajjahah, ya, nurul muwajjahah. Nur tawajuh dengan ibadah, zikir dan mujahadah. Adapun dengan muraqabah, ini dia panggil musyahadah, ini dia panggil nurul muwajjahah. Dia ada dua nur cahaya. Dan jangan engkar akan orang yang mempunyai dia, ya, ahli-ahli sufi yang kita engkarkan, dan mengambil talaki kepadanya supaya menjadi ahlinya. Kerana sebab sabda Rasulullah SAW, man talaba syai'a bijaddih wajadah. Siapa yang menuntut sesuatu tapi dengan bersungguh-sungguh, nasai diperoleh. Ya, dia menjaga adab-adab semua dengan ikhlas, itu zahir batin, insyaAllah dibuka oleh Allah Ta'ala. Dan semakal jangan seperti sangka setengah daripada orang yang jahil. Ila Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin